Dalam satu hadis Nabi sebut, haqqul muslim ala muslim alal muslim situn. Nabi kata hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6 perkara. Dalam riwayat yang lain ada sebut 5. Tapi hadis yang kita nak sebut malam ni, Nabi kata hak daripada seorang muslim pada muslim yang lain ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pujian dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, dan alhamdulillah dengan rahmat, bimbingan, kasih daripada Allah dapat sama-sama kita hadir ke masjid kita yang serba indah ni untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil sedikit kesempatan yang ada sebelum masuknya Isya untuk sama-sama kita berkumpul, kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara tempat yang menjadi kecintaan sebahagian daripada umat Islam bila mana mereka menghadirkan diri ke Mekah ataupun ke bumi Madinah, tempat yang confirm orang akan pergi, orang akan santuni, orang akan kunjungi adalah Baitullahil Haram, yakni Kaabah, Masjidil Haram. Dan mereka tidak akan ketinggalan untuk pergi ke Masjid Nabawi, seperti mana yang telah disebut oleh Nabi SAW tentang kelebihan salat di Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, tempat yang akan menjadi kunjungan orang Islam adalah menziarahi maqam Ar-Rasul SAW. Walaupun waktu sekarang ni kalau kita tengok pakej umrah ni, pengendali-pengendali umrah ni boleh tepuk kepala. Teruk sekarang ni, harga yang betul-betul sangat menekan. Saya sembang baru-baru ni dengan kawan saya yang mengendalikan umrah. Dia kata, Ustaz, harga fly ataupun tiket naik daripada 2,000 lebih ke 4,000 lebih. Hotel yang 900 jadi 1,800, jadi 1,500. Kos yang meningkat di bumi Mekah Al-Mukarramah. Tapi dalam kos duk naik, dalam harga yang tinggi, dulu pakej 6,000, lah ni pakej 10,000, 11,000. Tapi kita tengok tak sunyi Mekah dan juga Madinah. Ramai orang. Tambah-tambah dalam waktu sekarang ni, dia nak masuk bulan Ramadan, penuh Mekah dan juga Madinah. Dan antara tempat yang menjadi kunjungan orang-orang Islam di samping Baitullah dan juga maqam Ar-Rasul SAW, iaitu mereka akan berebut untuk masuk ke dalam satu tempat yang namanya Raudhah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau siapa yang biasa pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kita akan berebut masuk dalam Raudhah. Saya yang dirahmati Allah sekalian, pengalaman saya dengan bumi Madinah ataupun kawasan yang disebut sebagai Raudhah, yang mana kawasan itu disebut oleh Nabi ma baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku dan juga di antara mimbar aku adanya taman di antara taman-taman syurga.
berebut orang nak masuk. Ayat rahmat Allah sekalian, pengalaman saya kali pertama pergi umrah, saya tak boleh langsung nak solat, tak boleh nak duduk i'tikaf, tak boleh nak buat apa di dalam kawasan Raudah. Saya hanya boleh lalu. Tu kali pertama saya pergi umrah. Sekarang ni senang dengan aplikasi, kita ada, orang kata apa dah, setiap orang diberikan juga peluang. Kita kena masuk dalam satu aplikasi yang dibangunkan hari ini. Bagus aplikasi itu. Kali kedua saya pergi umrah, yang dirahmati Allah sekalian, boleh masuk dalam Raudah. Kesempatan boleh masuk dalam Raudah, semayang sunat dekat situ, elok-elok semayang dengan azan Isya. Seronoklah kita duduk dalam Raudah ni, sebab bila kita solat ataupun kita dengar azan, kawasan Raudah dia akan ditutup. Kita duk ingat selesai dah masalah kita duduk situ selesa dah. Askar ni dia akan halau orang keluar. Dia halau orang. Rupa-rupanya ada ramai lagi yang tak mau keluar daripada kawasan Raudah. Dia pergi duduk di sepanjang, orang kata, dinding makam dan juga kawasan Raudah. Dia duduk di dinding tu. Habis itu, rahmatullah sekalian, bila Tok Bilal iqamah, kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Bila angkat takbir, tengok-tengok orang masuk berderu, orang kata. Sehingga ni, kalau saya ni, rahmatullah sekalian, ni kawasan kita punya solat soft kita ni, saya duduk dekat garisan soft, tengah-tengah ni ada orang. Macam mana kita nak sujud? Saya tengok orang tepi saya ni, bila mana dia nak rukuk, dia gagah juga rukuk. Lepas tu bila dia nak sujud, dia sujud atas belakang kawan dia. Sujud atas belakang kawan dia. Yang di depan saya ni pun sujud atas belakang kawan. Saya duk fikir, kalaulah aku pun ikut sama ni, tak sah semayang ni. Kita pun cari juga kawasan yang kita boleh sujud. Habis-habis semayang, dirahmati Allah sekalian, saya tegur orang depan saya yang main kacau soft tu, saya tegur dia. Saya sentuh dia. Kalih-kalih tengok muka Melayu. Muka Melayu sedap sikit lah nak kata. Saya kata, pakcik, tak sah pakcik semayang macam ni. Tak boleh ni. Dia kata, tahu tak sah. Tapi dia kata semayang hormat waktu. Nanti saya semayang lain. Tak apalah yang dia buat perangai macam tu. Yang orang lain dia kacau tu macam mana? Apa yang kita nak gambarkan kat sini, begitulah keadaan manusia punya pulun nak masuk dalam kawasan Raudah. Sebab apa yang hebatnya Raudah ni? Kerana Nabi kata di situ adalah taman di antara taman-taman syurga Allah. Para ulama sebut, kerana di situlah, kawasan itulah, Nabi SAW dan para sahabat duk berkumpul. Sahabat-sahabat duk dengar Nabi duk bagi pengajaran tentang agama. Makna dari rahmat Allah sekalian, duduk dalam majlis ilmu ni adalah taman di antara taman-taman syurga. Sebab itu rugi bila mana kita pergi ke Madinah, pukul 4 pagi kita bangun nak masuk dalam Raudah. Ada orang, ayam dirahmati Allah sekalian, kalau saya bawa jemaah, saya kata esok kita akan masuk Raudah. Tak, dan esok 2 pagi dia pergi masuk dah. Sebab orang punya nak masuk dalam Raudah. Tapi rumah dia tepi masjid, kuliah setiap malam dia tak mai. Yang tu lah leceh sikit tu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata, kalau kamu jalan, kamu tengok ada taman di antara taman-taman syurga. Kata Nabi, berhenti pergi situ. Pergi duduk dengar tu. Kata sahabat, apa itu taman di antara taman-taman syurga? Iaitu majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak payah kita pergi jauh-jauh ke Madinah. Cukup kita duduk dalam Masjid Al-Falah ni. Pada hari ini mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita pertemuan yang berada di dalam taman-taman syurga, dan mudah-mudahan kita juga dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni saya nak ajak ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian untuk kita kongsikan
tentang satu hadis daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang memberikan wasiat kepada umat. Satu hadis yang memberikan pedoman kepada umat, khususnya kepada golongan-golongan yang mengaku beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, iaitu orang Islam. Dalam satu hadis Nabi sebut, haqqul muslim ala al-muslim sittun. Nabi kata hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6 perkara. Dalam riwayat yang lain ada sebut 5. Tapi hadis yang kita nak sebut malam ni, Nabi kata hak daripada seorang muslim pada muslim yang lain ada 6. Makna dia, saya orang Islam, ayah-ayah, ibu-ibu orang Islam, saya ada hak kepada ayah-ayah, ibu-ibu untuk saya tunaikan. Begitu juga ayah ibu sekalian kena tunaikan hak ni kepada saya. Yang mana kata Nabi SAW 6 perkara tu. Bila mana sahabat tanya, qila ma hunna ya Rasulullah, apa 6 perkara tu? Ayah ibu rahmat Allah sekalian, kita mungkin biasa dengar hadis ni, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk menjadikan pengamalan dalam kehidupan kita. Sebab itu mudah-mudahan rahmat Allah sekalian, bila kita dengar balik malam ni hadis ni, mudah-mudahan memberikan satu motivasi dan suntikan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan seperti mana yang digariskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama orang mukmin, orang Islam kepada orang Islam yang lain. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, apabila berjumpa dengan seorang muslim yang lain, maka hendaklah kamu mengucapkan assalam. Ayat rahmat Allah sekalian, hak seorang muslim pada seorang muslim, hak saya pada ayah ibu sekalian, hak ayah ibu sekalian juga kepada saya, iaitu kata Nabi, bila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ini identiti Islam. Sebab itu rahmat Allah sekalian, bila kita sebut tentang Islam, apa makna Islam? Islam dengan makna keselamatan, dengan makna kesejahteraan. Sebab itu orang Islam bila mana kita bagi Assalamualaikum, dia mendoakan kepada sahabat seagamanya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kamu. Ini doa. Ini antara adab seorang muslim kepada seorang muslim yang lain, seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, bagaimana Abdullah bin Amr menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana ada orang tanya Nabi, ya Rasulullah, amalan Islam apa yang paling baik? Sahabat tanya Nabi. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, bagi orang makan, wa taqra'us salam, dan sebarkan salam kepada orang yang kau kenali dan kepada orang yang kau tidak kenali. Kata Nabi, ini adalah amalan yang baik di dalam Islam, amalan yang paling baik. Sebab itu rahmat Allah sekalian, Nabi sebut bagi orang makan. Ni kita ni rahmat Allah sekalian, nak masuk dah bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan yang kita duk nanti-nantikan, yang kita duk doa supaya Allah masukkan kita dalam bulan Ramadan ni, ada 30 hari. Sebab itu pastikan setiap seorang daripada kita tak ketinggalan untuk memberikan kawan-kawan yang berbuka untuk makan. Ayat rahmat Allah sekalian, Nabi sebut dalam hadis yang lain, barang sesiapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia mendapat pahala seperti mana orang yang berpuasa. Nak tak kita, ayat rahmat Allah sekalian, Ramadan ada 30 hari, kita boleh puasa 30 hari saja. Nak tak kita dapat pahala seperti mana 100 hari orang yang berpuasa? Macam mana cara dia? Kata Nabi SAW, bagi orang makan. Macam mana kita boleh fikir, ibu sekalian? Sama ada nak bagi kuih ke, tambah-tambah masjid kita buka pula untuk orang yang mana siapa-siapa nak sponsor orang buka puasa.
ambil kesempatan bagi orang makan. Jangan duk kira kita aja pergi makan. Sebab kadang-kadang ni rahmat Allah sekalian, saya dulu lah cerita lama rahmat Allah sekalian, pernah jumpa ada lah orang muda kita duk sembang. Saya kata macam mana Ramadan ni? Dia kata alhamdulillah Ustaz, bagus Ustaz, berkat Ramadan ni. Sebab apa? Dia kata alhamdulillah lah Ustaz, kami pagi-pagi kami sahur dekat masjid, buka puasa kat masjid, more kat masjid, kira jimat banyak lah bulan Ramadan ni. Sebab itu kita tak pelik bila mana ni seminggu dua lagi nak masuk Ramadan ni, 2-3 hari sebelum masuk Ramadan, ada orang berjalan dekat masjid ni. Dia pergi masjid ni, dia pergi surau ni, dia pergi sini, dia pergi sini. Sebab apa? Kita tanya dia sebab apa yang duk pergi tengok kat jadual tu. Kita ingat dia nak tengok jadual kuliah. Rupanya dia tengok jadual makan. Masjid ni hari ni makan apa? Surau ni buka puasa apa? Alhamdulillah sekalian, makanlah. Benda tu rezeki untuk kita. Tapi jangan lupa untuk bagi juga orang makan pada bulan Ramadan. Pastikan rahmat Allah sekalian. Yang kedua kata Nabi SAW, wa taqra'us salam, sebarkan salam. Yang ni antara amalan terbaik dalam Islam. Kepada siapa bagi salam? Kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang kita tak kenal. Sebahagian besar daripada kita, ayam dirahmati Allah sekalian, hari ini dia bagi salam pada orang yang dia kenal. Orang yang dia tak kenal, walaupun dia tengok pakai kepiah, walaupun dia tengok pakai serban, dia tengok pakai jubah, berat mulut dia nak bagi salam. Walaupun dia tahu itu orang Muslim, tapi berat untuk mulut dia memberi salam. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis, di antara tanda dekatnya hari kiamat, seseorang yang melewati masjid yang tidak pernah dia salat di sana, lalu dia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenali sahaja. Ni tanda-tanda kiamat rahmatullah sekalian. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk syurga sehinggalah seseorang daripada kamu benar-benar beriman. Dan tidaklah beriman seseorang sehingga mana dia saling cinta, mencintai. Yang mana kata Nabi SAW, nak dah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang menyebabkan kamu saling kasih mengasihi. Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum, kamu sebarkan salam di kalangan kamu. Yang tu dia memupuk perasaan kasih sayang dan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nampak simple perkataan assalamualaikum. Tapi perkataan ini pernah ditukar oleh Artatu. Bila mana dia naik memimpin bumi Turki, perkataan assalamualaikum ditukar kepada hello. Nak bagi nampak moden, nak bagi nampak maju, tukar perkataan tersebut. Daripada kepiah yang biasa dipakai oleh orang Turki, ditukar kepada cara pemakaian barat. Ayat rahmat Allah sekalian, kita nampak benda tu simple, tetapi dia telah meruntuhkan ketamadunan Islam di bumi Turki. Sebab itu rahmat Allah sekalian, kita jangan pandang remeh pada benda-benda yang kecil. Jangan pandang remeh pada benda-benda yang kecil, walaupun ianya kita nampak kecil, tetapi di sisi Islam dia adalah perkara yang amat dituntut. Dan bila mana kita sebut tentang assalamualaikum, begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintah kepada orang yang beriman supaya tak masuk rumah selain daripada rumah kita, melainkan diberikan salam dan minta izin dulu. Rahmatullah sekalian, pergi rumah orang, ketuk pintu bagi salam. Cukup 3 kali dia tak jawab balik. Tapi sebahagian daripada masyarakat kita, tambah-tambah orang kampung kadang-kadang rahmatullah sekalian, dia panggil 3-4 kali kat depan, orang tak menyut. Bahasa Kedah, orang tak panggil, orang tak sambut. Dia pi ke dapur pula panggil. Pi kat dapur pun orang tak sahut juga. Dia pi ketuk pula tingkap pintu ni, tingkap bilik kawan tu. Ni kurang asam punya orang ni kadang-kadang ni. Sebab itu rahmatullah sekalian, tak kena dari sudut agama. Sebab itu nak masuk rumah orang, kata Allah minta izin, bagi salam, dia izinkan baru kita masuk. Itu yang pertama kata Nabi SAW. Yang kedua kata Nabi SAW,
Apakah hak seorang Muslim pada Muslim yang lain? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia meminta nasihat kepada kamu, maka nasihatilah dia. Ayah dirahmati Allah. Apabila kamu dijemput untuk majlis kenduri, maka sahutlah panggilan tersebut. Itu yang kedua. Ayah dirahmati Allah sekalian, antara kenduri yang diwajibkan untuk kita pergi adalah kenduri walimah. Ini hak seorang Muslim pada Muslim yang lain. Kalau dia panggil kita tahlil, tak pergi, tak ada masalah. Dia panggil kenduri akikah, tak pergi, tak ada masalah. Dia panggil kita doa selamat, kenduri, tak pergi, tak ada masalah. Tapi kalau dia panggil kita kenduri kahwin, kita kena pergi. Wajib kepada kita kena pergi kalau tak ada urusan yang menghalang kita untuk pergi kenduri tersebut. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut tentang kenduri perkahwinan, walimatul urus, sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, bila mana orang datang kenduri ini, Nabi SAW ajak adab kita bila mana pergi jumpa dengan pengantin. Hari ini yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perasan, kalau kita pergi kenduri, kawan kita panggil, kita pergi kenduri rumah dia, anak dia kahwin, kita akan pergi jumpa kawan kita aja. Kita tak pergi jumpa anak kawan kita yang kenduri tu. Sedangkan kita nak pergi meraihkan tu, mempelai tu, pengantin baru tu. Sebab sunnah Nabi SAW, bila kita pergi jumpa dengan pengantin, pada waktu itu kata Nabi, kita doakan keberkatan kepada dia. Macam mana doa? Yang kita duk dengar Mahir Zain duk menyanyi itu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ini doa yang diajar oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan rumah pun, ayah-ayah, ibu-ibu yang nak buat kenduri itu, tengok samalah. Sebab kita nak mengundang keberkatan. Kita nak orang datang, doakan kebaikan, doakan keberkatan kepada anak kita. Pastikan kita tak hidang kawan-kawan kita dengan aurat anak ataupun menantu kita. Tolong pastikan benda tu. Hari ni ayam dirahmati Allah sekalian, orang hari ini nak buat program, nak buat majlis kahwin hari ini Islamik. Kita tengoklah ni pengantin pun nak pakai jubah. Pengantin pun hari ini nak buat cara Islamik. Ayam dirahmati Allah sekalian, mula pula kenduri tu, panggil pula Tok Imam, mai baca doa, mai selawat, mai kompang. Habis-habis tu ayam dirahmati Allah sekalian, leh kali menyanyi lagu Bollywood. Yang ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Lepas tu duduk pula dengan persandingannya. Ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita nak jemput orang, mai doa kepada anak kita, doa kepada menantu kita. Pastikan benda ni kita atasi dulu. Tolong atasi. Kadang-kadang kita nak minta kebaikan kepada pengantin, tapi kita tengok dia kadang-kadang dirahmati Allah sekalian, sambil dia duk dengar Tok Imam duk baca doa, dia pun angkat tangan, muka pun sayu, muka pun sedih, duk aminkan. Angkat-angkat muka, tengok-tengok bulu mata palsu. Yang ni kerap berlaku, dirahmati Allah sekalian. Sedangkan mak dengan ayah dekat depan tu cukup bagus dah. Mak dengan jubahnya, dengan tudung labuhnya, dengan stokin kakinya. Ayah pula dengan jubahnya, poket 3 kanan 3 kiri. Kira hebat dah. Tapi mai dekat pengantin masalah. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, kena faham, bila kita jemput kawan kita, dia wajib datang walimah yang kita jemput dia. Dan pastikan kita tak hidang dia dengan perkara-perkara maksiat. Ayah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab hari ini orang dia nak buat dengan trend hari ini, dia nak viralkan kenduri dia nak viralkan majlis dia, macam-macam cara yang dia buat. Sebab itu kita kena tengok sama ada ia memenuhi agenda agama ataupun dia lari daripada agenda agama. Itu yang kedua, wajib untuk kita menghadiri walimah yang dijemput kepada kita. Dan kata Nabi SAW, apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Yang ketiga, hak seorang Muslim pada seorang Muslim yang lain, jangan mengabaikan perasaan teman yang datang meminta nasihat.
Walaupun kita mungkinlah tak mahir, mungkinlah kita pun tak pandai mana, mungkin kita tak tahu mana apa yang dia nak tanya, tapi pastikan kita tak hampakan dia. Kerana orang ni kadang-kadang dia ada masalah, dia ada benda yang mengganggu fikiran dia, dia nak kongsi dengan kita sebenarnya. Dia nak luah kepada kita. Tolong ayam dirahmati Allah sekalian, jangan sombong untuk nasihati dia. Hari ni kadang-kadang ayam dirahmati Allah sekalian, bila orang mai minta nasihat, mai orang minta pandangan, kadang-kadang kita berlaku sombong dengan kita kata kat dia, tak, aku ni tak kerti apa, hampir tanya orang lain lah. Ayam dirahmati Allah sekalian, itu menghampakan dia. Sebab itu paling-paling kurang bagi nasihat sekadar kemampuan kita. Contoh dia mai kat kita, dia kata ni anak aku ni alhamdulillah lah mengaji ni cerdik. Baru-baru ni pula SPM dapat pula straight A semua. Cerdik anak aku ni. Dapat tawaran daripada UK, daripada Jordan, daripada UAE. Aku ni pening pala lah nak bawa anak-anak, hantar anak aku pergi mana. Hang ada cadangan dah. Aim dirahmatullah sekalian. Dia tanya kita, walaupun kita SRP pun 5 kali. Bila dia tanya kita jawab sekadar kemampuan kita. Aku rasa elok PUIA ni kat situ pun hebat dah. Contoh dirahmatullah sekalian, dengan kewangan pun agak orang kata tak membebankan. Contoh kita boleh bagi nasihat dekat dia, dan kita kata pula dekat dia, tapi aku rasa hang tanya orang lain dulu lah sama, sebab aku pun tak berapa nak tahu bab ni. Jangan hampakan dia, jawab juga. Cuma jawab tu jangan merapu. Jawab tu jangan ikut suka kita. Sebab ada orang pula kadang-kadang, ayat dirahmatullah sekalian, dia suka jawab. Pantang orang tanya dia nak jawab. Tambah-tambah pula dia ada gelaran pula, ustaz, ustazah dan sebagainya. Pantang orang tanya je dia nak jawab. Dia tak kira benda tu dia melibatkan hukum ataupun tidak. Dan kadang-kadang jawapan itu bermasalah. Kadang-kadang jawapan itu boleh menimbulkan fitnah. Kadang-kadang jawapan itu boleh mengelirukan masyarakat. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, kita tengok dalam banyak-banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita supaya tidak berkata benda yang kita tak tahu. Ini antara adab kita dengan perkara yang ditanya kepada kita. Sebab itu kata Nabi SAW, bila mana dia minta nasihat kepada kita, bagi dia nasihat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Yang keempat, hak seorang Muslim pada seorang Muslim yang lain, bila mana kawan dia bersin. Contoh kawan ni dia duduk-duduk asyik, dia bersin. Dia kata alhamdulillah, pujian kepada Allah. Apa hak kita kepada dia? Yarhamukallah, moga Allah merahmati engkau. Dan kawan yang bersin tadi, bila orang doa kat dia, janganlah duk sombong, jangan belagak pula. Doalah balik dekat kawan tu. Yahdikumullah wa yuslih balakum, seperti mana yang diajar oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni beza sikit, rahmatullah sekalian. Saya duduk di Yaman dulu, duduk negara Arab. Negara Arab ni rahmatullah sekalian, bab-bab ni dia cukup sensitif. Bila tu imam nak angkat takbir, Allah, tak masuk lagi, ada orang bersin, dia turun tangan, yarhamukallah. Orang ramai-ramai pakat pandang, yarhamukallah. Doa dekat orang yang bersin tadi. Kita ni bila angkat takbir Allah, dengar orang bersin, apa dalam hati kita? Jenis makan belacan banyak macam tu, main semayang. Ada pula yang kaki produk pula, dia kata, dia ni khasdung teruk ni, teruk ni. Aku pun ada jual ubat khasdung, elok aku pergi jumpa dia. Alhamdulillah sekalian, kita tidak memberikan nilai sebagai seorang mukmin, seorang Islam seperti yang dididik oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekalian. Sebab itu bila mana dengar orang bersin, yarhamukallah. Berlaku sedikit orang kata perbahasan bab ni. Kalau contoh bila mana dia bersin, dia tak sebut alhamdulillah, apa yang kita nak buat? Boleh tak kita doa dekat dia? Boleh, tak ada masalah. Contoh kita duduk semayang,
Bila mana dia bersin, boleh tak kita sebut kepada dia? Boleh, kita sebutlah dah hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada engkau, kerahmatan kepada engkau. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, ini hak kita kepada orang Islam yang lain, dan juga orang Islam yang lain perlu menunaikan hak ini kepada kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu, apabila ia sakit hendaklah kamu menziarahinya. Ini adalah hak seorang muslim pada muslim yang lain. Tolong ziarah kawan kita yang sakit. Ayam dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut apa dalam hadis? Orang yang menjenguk, melihat orang yang sakit, dia berada di kebun-kebun syurga sehinggalah ia pulang. Bila mana seseorang itu sakit, semalam baru duk sembang dengan kita elok, hari ni Allah uji dia, mungkin aksiden dan sebagainya. Makna dia mengingatkan kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah boleh tarik bila-bila masa. Ayam dirahmati Allah sekalian, saya ingat dulu ni, junior saya masa mengaji dulu ni di Pondok Paya. Seorang yang cukup Masya Allah hebat, ayam dirahmati Allah sekalian. Pidatonya hebat, mewakili sekolah. Lepas tu pengajiannya hebat, kepimpinannya dalam badan pelajar hebat. Allah uji dia dengan satu kemalangan. Masa tu umur dia, tak silap saya, baru 16 tahun ke 15 tahun. Waktu tu Allah uji dia dengan kemalangan. Dipotong kaki dia daripada paha. Tu orang yang aktif, orang yang hebat berpersatuan. Tengok bagaimana Allah tarik nikmat kaki dia. Sebab itu kita digalakkan untuk tengok orang sakit. Sebab kita tak tahu sampai bila nikmat ni Allah nak letak dekat kita. Ada orang yang kaya, duitnya banyak, rumahnya besar, tetapi Allah tarik nikmat makan dekat dia. Minum pun ayat kosong. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, ini mendidik kita untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Sebab itu dalam doa Nabi SAW ajak kita. Nabi pegang tangan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sambil berjalan Nabi pegang. Romantik Nabi dengan sahabat ni. Nabi kata, ya Muaz, nak tak aku bagi wasiat kepada engkau? Muaz kata, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan sekali-kali engkau lupakan. Di akhir solat engkau jangan lupa untuk baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayam dirahmati Allah sekalian, tadi kita sembahyang, kita bagi salam, cuba kita ingat balik, kita baca lagi doa tu. Kalau tak baca, baca sekarang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa yang kita diajak dalam doa ni, yang Nabi suruh kita baca doa ni, apa yang mengajak kita dalam doa ni? Yang pertama kita minta, ya Allah, bantu aku untuk ingat kat kau. Sebab kalau Allah tak bantu untuk kita ingat dekat dia, mana mungkin kita boleh hadir dekat masjid ni malam ni? Sebab kita ni Allah bagi ingat dekat dia lah. Untuk kita ingat syurga, untuk kita ingat neraka, untuk kita ingat pahala, untuk kita ingat ganjaran solat jemaah, untuk kita ingat ganjaran duduk dalam majlis ilmu. Allah bagi kita ingat dekat dia. Sebab itulah yang kita boleh mai ke sini. Ayam dirahmati Allah sekalian, kita minta dekat Allah untuk sentiasa bagi kita ingat dekat dia. Nak buat sesuatu, ingat kepada dia. Nak khianat, ingat kepada dia. Nak pecah amanah, nak rasuah, kita ingat kepada dia. Dan yang kedua kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku untuk ucap terima kasih kat kau. Sebab itu mulut kita ni, dirahmati Allah sekalian, pastikan tak lekanglah sebut Alhamdulillah. Habis solat, boleh semayang, sebut Alhamdulillah. Bangun pagi, antara sunnah Nabi SAW, kita sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dalam tidur tu macam-macam boleh berlaku kat kita. Mungkin ada pokok timpa rumah kita, ada binatang berbisa yang mana duduk dalam rumah kita, yang mana boleh menyebabkan kematian pada kita, yang boleh meragut nyawa kita, yang mana mungkin waktu kita tidur ada orang masuk buat macam-macam dekat kita.
tapi kita bangun dalam keadaan baik, keadaan elok, siapa yang tolong kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak sebut alhamdulillah berat. Kita boleh semayang, yang mana mungkin ada sahabat kita yang tak solat lagi sampai sekarang ni maghrib, tapi Allah bagi kita kesempatan untuk ingat kat dia, untuk solat. Kita kata alhamdulillah. Kadang-kadang berat benda tu. Sebab itu masyarakat, manusia ni dirahmati Allah sekalian, dia payah nak terima kasih kat Tuhan, walaupun nikmat yang Allah bagi tu banyak dekat dia. Tapi kalau sesama manusia, dia memang mudah untuk ucap terima kasih. Tambah-tambah dirahmati Allah sekalian, ni nak raya dah. Nak raya ni dirahmati Allah sekalian, kita akan tengoklah tambah-tambah di kampung ni, kita akan nampaklah YB turun, tim-tim dia akan turun lah. Sebab tu nak jumpa YB ni dua keadaan, pilihan raya dan juga hari raya. Dua tempat ni dia ada lah. Alhamdulillah sekalian. Dia mai, dia turun, dia bawa beras 5 kilo. Dia bawa gula 1 kilo, dia bawa susu. Celah-celah tu dia bagi kain batik, kain plekat. Celah-celah tu ada sampul, ada RM30. Tu pun kita pegang tangan YB tu, tak lepas pegang, cium tu meleleh yak liang. Sampai kita kata, YB terima kasih banyak-banyak lah. Pilihan raya sekali lagi kami undi. Hanya RM30 dan kain plekat. Tapi Allah bagi nikmat kepada kita saban waktu, kita lupa untuk ucapkan terima kasih. Ayat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bila mana kita sebut tentang ziarah orang sakit, antara amalan yang digariskan oleh para ulama, yang mana pertama sekali bila kita pergi ziarah orang sakit, pastikan waktu yang kita nak pergi ziarah tu waktu yang tepat. Jangan duk pergi ziarah dia pukul 8 pagi, kawan tu baru nak mandi, baru nak sarapan pagi, ketuk pintu dah, kami datang nak ziarah. Tak kena waktu tu. Tengok waktu yang sesuai, pukul 10 lebih, ambil waktu yang sesuai. Waktu yang tak sesuai disebutkan awal pagi, waktu tengah hari, waktu orang duk nak makan tu. Jangan duk pergi ziarah. Kita ni orang Melayu, waktu tu yang seronok nak pergi ziarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sallallahu Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu yang dilarang kepada kita awal pagi, waktu tengah hari, waktu dia nak makan tengah hari itu dengan waktu malam. Sebab apa? Waktu tengah hari itu yang dirahmati Allah sekalian, kebanyakan orang kita selalu pi. Pi tu pula kena pula pesakit ni, kawan kita ni duk makan. Mulut kita ni kadang-kadang dirahmati Allah sekalian, dia pi tu dia kata Allah langkah kaki kanan kami ni. Yang isteri ni, dia ni suami tu tak boleh makan apa sangat, dia suap bubuk ya. Bila kita pi ni dirahmati Allah sekalian, tak penat pula si kawan tu nak kena pi, orang kata buka tin sardin, nak pi masak dan sebagainya. Sebab itu waktu tu waktu yang tak sesuai kata ulama kita. Yang ketiga, waktu malam. Kawan tu nak tidur, nak rehat, nak kira duit, berapa dia dapat hari tu, jangan duk kacau waktu tu. Ni kita malam-malam pukul 10 lah nak pi tu, rahmat Allah sekalian. Sebab itu waktu yang dilarang 3 keadaan ni. Dan bila kita pi melawat orang sakit, adabnya jangan terlalu lama. Duk 10 minit, 15 minit balik. Sebab dia pun tak selesa bila orang mai duk lama-lama. Kita ni rahmatullah sekalian, kadang-kadang sebahagian kita pi sembang dengan pesakit 5 minit, sembang dengan bini pesakit 50 minit. Tu masalah. Rahmatullah sekalian, ambil time yang cukup baik untuk pi melawat mereka dengan masa yang pendek. Dan yang ketiga, duduk dekat kepala dia. Jangan duduk jauh, duduk dekat kepala dia, pegang dia. Duduk dekat dengan dia. Dan doakan kepada dia. Antara doa mudah yang kita boleh baca, la ba'sa tahur insya-Allah. Tak ada apa-apa. Insya-Allah penyakit ni Allah sembuhkan. Allah bersihkan. La ba'sa tahur insya-Allah. Yang tu paling simple kita doa kepada dia. Tak boleh doa dalam bahasa kita, moga Allah bagi kesembuhan kepada engkau. Yang keempat, bagilah kata-kata motivasi, semangat dekat dia. Yang dirahmati Allah sekalian, duduk dengan dia, kata insya-Allah ni baiklah ni, tengok pun sihat dah. Jangan duk pi kata dekat dia, hang ni aku tengok hang teringat kawan kita yang dulu ni. Macam hang lah sakit, 3 hari lepas tu meninggal. Tak dan 3 hari, 3 minit kawan tu meninggal. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, kena bagi kata-kata semangat kepada dia. Itu antara adab dia. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, yang ni antara sunnah Nabi SAW kepada orang Islam, sesama orang Islam, pi ziarah. Bila mana kawan kita bertemu dengan kesakitan. Ayam dirahmati Allah sekalian. Yang kelima, yang keenam, kata Nabi SAW, hak seorang Muslim pada Muslim yang lain. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila berlakunya kematian, pilah ziarah. Ikutlah. Sebab kematian ini berlaku di kalangan kita, dia mengingatkan kita, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Bila-bila Allah boleh ambil nyawa kita, tak boleh dipercepatkan, tak boleh diperlewatkan. Dan ia mengingatkan kita, kematian itu pasti akan bertemu dengan kita juga suatu hari nanti. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita, barang sesiapa yang solat jenazah, baginya 1 qiraat. Siapa-siapa yang hantar jenazah, bila mana sampai dikebumikan jenazah, 1 qiraat, 2 qiraat dia dapat. Dirahmati Allah sekalian, kita pergi ke Bukit Uhud. Kita tengok besar Bukit Uhud tu. Ayam dirahmati Allah sekalian, bayangkan kalau kita dapat mah besar Bukit Uhud tu, permata besar Bukit Uhud tu. Ayam dirahmati Allah sekalian, tentu kita akan seronok dan gembira. Macam itulah Nabi SAW menyebutkan kepada kita, besar itulah pahala yang Allah sediakan kepada mereka yang mendapat qiraat, iaitu orang yang ziarah dan melihat orang yang meninggal. Hari ini ramai orang yang pergi ziarah kematian, tetapi sayang dia tidak menunaikan salat terhadap si mati. Kalau pergi ke Mekah,
Saban waktu dia akan ambil kesempatan untuk solat jenazah belakang tu imam. Tapi balik Malaysia yang dirahmati Allah sekalian, ayah dia meninggal pun dia tak solat jenazah. Hari ni yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok dia jadi macam orang kata kurang kita rasa perasaan untuk kita solat kepada ahli keluarga kita. Sebab tu sekarang ni kita tengok ada masjid-masjid, bila mana ada kematian, jenazah akan diuruskan di masjid, kita akan nampak ahli keluarga solat hari ini. Yang tu cukup baik dah. Saya baru-baru ni, tak barulah, lebih kurang setahun lah, sepupu saya meninggal. Dah selesai di hospital, Aim Rahmatullah sekarang sampai rumah tok saya lebih kurang pukul 10 malam. Saya katalah dekat orang kampung, saya kata kita solat dekat rumah kot. Satgi nak pergi surau, naik kena bawa jenazah, bawa naik van, turun pula, lepas tu bawa pula atas van, pergi pula ke tanah kuburan pasal jauh. Saya kata kita semayang kat rumah, kita tarik jenazah kat depan ni, kita pakai duduk diri atas slipper, pakai slipper pun tak apa, saya kata. Saya teringat ada seorang main jumpa saya, dia kata, "Ustaz, jangan duk buat benda-benda ni macam ni Ustaz, nanti orang kata Wahabi pula nanti." Sebab orang kita dia tengok benda pelik-pelik ni, dia nak com. Ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab itu ayam dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang dia tak nampak keperluan untuk dia solatkan jenazah. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang pergi ziarah sehingga solat jenazah satu qiraat, siapa sehingga dia hadir sehingga dikebumikan jenazah, dia mendapat 2 qiraat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping ia akan mengingatkannya kepada kematian yang bakal dia lalui suatu ketika nanti. Mudah-mudahan ayat yang dirahmati Allah sekalian, 6 perkara yang disebut oleh Nabi SAW sebagai hak kita kepada Muslim yang lain, kita dapat tunaikan sebaik mungkin. Kepada saya, kepada ayah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.